kita nak berikan fokus sikit lebih berkenaan dengan belia terutamanya di topik kita seterusnya hari ini. Bagaimana untuk kita membantu belia di luar sana meningkatkan keupayaan mereka sebagai golongan belia yang masih lagi mempunyai tenaga, kudrat yang cukup kuat untuk menyumbang bakti kepada negara. Jadi untuk kita bercakap berkenaan pendaya-upayaan belia dalam mengharungi COVID-19 ini, kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Mursyid Arsyad, pensyarah kanan Fakulti Pengajian Pendidikan dan Fellow Bersekutu IPSAS UPM. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Doktor. Seperti yang kita sedia maklum, peranan dan juga penglibatan belia sangat penting dalam mencorak hala tuju negara khususnya dalam tempoh pandemik COVID-19 ini. Mungkin untuk permulaan ini, Doktor boleh nyatakan apa antara cabaran-cabaran utama yang dilalui oleh belia sepanjang pandemik COVID-19 ini, lebih setahun kita lalui ini, Doktor. Okey, terima kasih saudara Munawar dengan saudara Isu. Terima kasih kepada pihak RTM Selamat Pagi Malaysia. Sebenarnya kalau kita lihat cabaran tentang apa yang dihadapi oleh golongan belia terutama dalam tempoh pandemik COVID-19 setelah kita mengharungi PKP, Perintah Kawalan Pergerakan yang masuk siri ketiga sebenarnya, ia menunjukkan bahawa terdapat implikasi juga secara tidak langsung kepada golongan belia. Kita tidak boleh nafikan. Terutama pertama kita melihat dari segi sektor pekerjaan. Kalau kita lihat daripada statistik perburuhan dan pekerjaan yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkat Malaysia, kita dapati pada bulan Mei tahun 2020, tahun lepas, kadar pengangguran waktu itu tinggi, iaitu antara 5.3% waktu itu. Dan kita lihat, kalau lihat kadar pengangguran yang terkini pada bulan April 2021 turun kepada 4.6%. Walau bagaimanapun, walaupun kita mengatakan dia menurun, tetapi sebenarnya kadar pengangguran dalam kalangan belia masih lagi tinggi. Jika kita lihat dari segi jumlah, hampir 500,000 graduan dan juga belia yang sebenarnya yang terkesan dengan pekerjaan. Dan kalau kita lihat, ada juga ramalan mengatakan bahawa kadar pengangguran mungkin lagi meningkat disebabkan oleh Perintah Kawalan Pergerakan yang 3.0. Ada yang menjangkakan sampai 5%. Jadi kita tidak menolak kemungkinan kerana kita lihat sebenarnya golongan belia ni, boleh dikatakanlah belia ni sebenarnya ada yang di dalam sektor pekerjaan, yang mana mereka ni sedang bekerja. Dan mereka juga sebenarnya terkesan. Mungkin mereka kehilangan kerja, diberhentikan ataupun mereka berdepan dengan risiko untuk diberhentikan. Dan ada juga belia yang di dalam universiti yang sedang melanjutkan pengajian, yang mereka bakal bergraduat dan mereka akan memasuki dunia pekerjaan. Itu pun juga merupakan satu cabaran. Dan ada juga golongan belia yang terkesan, mereka memulakan perniagaan baru untuk mencipta peluang pekerjaan sendiri, berniaga dan sebagainya. Tetapi mereka terkesan kerana baru mulakan perniagaan usahawanan, tetapi terkesan disebabkan oleh PKP. Itu pun juga menjadi satu faktor yang perlu dilihat. Jadi kalau lihat kepada cabaran ini sebenarnya, ia boleh dikatakan sebagai satu proses yang memerlukan bimbingan, bantuan dan juga insentif untuk membangunkan lagi pendaya-upayaan belia. Jadi kalau kita lihat dari segi konteks jumlah tenaga pasaran buruh di Malaysia, boleh dikatakan 15 juta pekerjaan kita, 5.3 juta terdiri daripada golongan belia yang berumur 15 hingga 30 tahun. Jadi boleh dikatakan satu komposisi besar. Sekiranya berlaku apa-apa dari segi sektor ekonomi, sosial dan psikososial, semestinya golongan belia juga akan terkesan. Jadi kalau kita lihat dari segi konteks peranan yang perlu dimainkan oleh belia, sekarang kita memerlukan sistem sokongan. Kita boleh lihat, kita buat kajian, kita dapati kebanyakan golongan belia ada yang segelintir mereka ni terkesan. Terkesan dari segi sektor faktor ekonomi dan juga psikososial. Mereka juga tertekan disebabkan oleh situasi. Dan ada juga golongan belia yang memang dari segi karakter pekerjaan terpaksa bekerja di rumah. Ada golongan belia yang tinggal di universiti, yang menetap di Kolej Kedaman misalnya, mereka juga memerlukan sokongan kerana jauh daripada keluarga. Betul. Jadi semua faktor-faktor ni memainkan peranan sebenarnya yang kita lihat sebagai satu proses, iaitu untuk mendaya upayakan mereka supaya mereka tidak rasa tertinggal, tercicir ataupun berada dalam konteks untuk mereka dibantu oleh kerajaan dan juga komuniti. Kalau kita lihat golongan belia ni antara usia 15 ke 30 tahun, antara usia yang kritikal untuk kita menggunakan kepakaran dan juga membina jalan yang sesuai untuk mereka. Bagaimana kalau doktor boleh kongsikan setakat ini semasa pandemik ini, haluan mereka ini sudah berubah ataupun sedikit berliku? Kalau tak sikit pun banyak sebenarnya dalam pandemik ini. Banyak sebenarnya berliku sebab mereka tidak nampak sinar di hujung jalan itu kerana dihalangi oleh virus pandemik COVID-19 ini. Jadi bagaimana daripada kajian Prof sendiri situasi belia sekarang ini? Jadi kalau saya tertarik dengan soalan Shu tadi, iaitu apa yang sebenarnya belia nampak dalam situasi sekarang. Kalau kita baru-baru ini kita telah membuat satu kajian tinjauan dan juga kajian dapatan melalui temu bual.
kita dapati bahawa rata-rata belia sebenarnya mereka ni tak sabar untuk kembali hidup normal seperti biasa. Betul. Jika kita lihat nature belia kan, kita pun suka untuk berkeluar dan sebagainya, berjumpa rakan-rakan, melanjutkan pengajian dan perlu kembali ke institusi dan kembali ke tempat kerja misalnya. Jadi antara pandangan yang kita dapat daripada tema utama dapatan tersebut, memang golongan belia menyambut baik. Bila kita buat survey, kita dapati memang dapatan kajian menunjukkan bahawa keinginan belia untuk mendapatkan vaksin ini tinggi. Boleh dikatakan tinggi. Dan bila kita lihat kenapa mereka tinggi, sebenarnya mereka inginkan supaya proses vaksinasi yang dilakukan oleh kerajaan ini dapat dijalankan dengan lebih pantas. Lebih ramai lagi yang bakal menerima dan akan menerima suntikan vaksin. Itu yang kita dapat daripada dapatan kajian. Dan yang menariknya sebenarnya, mereka juga ada perspektif juga dalam konteks ini. Mereka sebenarnya risau dengan penularan penularan pandemik COVID ini disebabkan oleh berlakunya di tempat kerja yang mereka sangat risau, dan juga berlaku di sisi pengajian tinggi. Jadi ini yang menyebabkan kalau boleh golongan belia inginkan mereka mendapatkan vaksinasi dengan lebih pantas. Dan saya ingin kongsikan kajian yang dilakukan oleh IPSAS, Institut Pendidikan Sains Sosial, yang diketuai oleh Profesor Ismail Arif Ismail, yang menyatakan bahawa sebenarnya golongan belia ni mereka inginkan peluang untuk mereka mendapat lebih akses dan maklumat. Dan bila kita buat tinjauan, kita dapati bahawa inisiatif yang diberikan oleh kerajaan ini sebenarnya boleh dikatakan hampir memenuhi keperluan golongan belia. Tetapi maklumat yang sampai kepada golongan belia ini agak terhad. Untuk belia yang memang digital savvy, yang memang sangat aktif dan tahu tentang penggunaan media cyber dan sebagainya, tak ada masalah. Tetapi bagaimana belia yang tinggal di kawasan luar bandar, yang tidak mendapat akses internet dan sebagainya, mereka ini yang sebenarnya ketinggalan maklumat-maklumat yang diberikan oleh kerajaan, insentif-insentif yang diberikan. Jadi saya pandangan bahawa tempoh yang ada, soalan Puan Ius tadi sangat bagus, iaitu tempoh yang ada ni sebenarnya adalah satu proses yang mana belia tidak boleh berhenti untuk terus merebut peluang yang ada. Menggunakan sepenuhnya peluang-peluang yang ada dan mengambil bahagian di dalam proses latihan dan pembangunan. Sebab kalau kita nampak waktu pandemik ini sebenarnya adalah proses untuk golongan belia meningkatkan lagi kemahiran mereka, mengasah balik kemahiran mereka dan menyilangkan kemahiran mereka supaya mereka terus relevan dan kekal untuk berada di dalam orang kata dalam konteks pekerjaan, dan juga mereka juga mampu untuk mencipta peluang pekerjaan sendiri. Jadi bila disebut tentang bantuan peluang dan sebagainya, pada pandangan kami berdasarkan dapatan tersebut, perlunya untuk program penerusan kepada pembangunan belia, terutama dari segi aspek ekonomi dan juga fizikal mereka, termasuk juga dengan emosi. Kerana contohnya kan, kalau kita lihat bantuan diberikan, tetapi sejauh mana bantuan one-off yang diberikan tersebut dapat membantu belia, kerana bila mereka mendapat bantuan tersebut, mereka perlu menjalankan perniagaan tersebut ataupun melakukan usaha-usaha mereka ke arah untuk meningkatkan pendapatan mereka. Tetapi perlunya latihan bimbingan yang berterusan. Yang itu yang diperlukan dalam konteks sekarang ni. Walaupun kita memberi bantuan secara one-off, tapi kita perlukan juga latihan-latihan yang berterusan supaya mereka tahu bagaimana nak menguruskan perniagaan, aliran modal tunai dan sebagainya. Itu yang sebenarnya kita nampak daripada dapatan yang kita perolehi. Penekanan doktor tadi terhadap upskilling dan juga reskilling. Betul. Supaya mereka terus kekal relevan dalam pasaran kerja semasa sekarang ini. Jadi bagaimana kita melihat situasi untuk kita memastikan potensi belia ini dapat kita perkasakan pada tahap yang tertinggi. Dan kita sedia maklum juga pelbagai bantuan telah diberikan oleh pihak kerajaan. Jadi bagaimana melalui bimbingan, latihan dan bantuan ini kita pelbagaikan salurannya, keperluannya juga kehendaknya berbeza dari segi belia di bandar dan juga di luar bandar. Mungkin kalau belia di luar bandar, kita boleh memberi fokus kepada pertanian moden, penternakan moden dan sebagainya. Pandangan doktor? Ya, saya setuju dengan pandangan saudara Munawar, kerana pendekatan yang diberikan kepada golongan belia tidak perlu eksklusif tetapi perlu inklusif, iaitu perlu mencakupi ruang lingkup keperluan belia itu sendiri. Dan kita tidak boleh lupa, bila kita sebut tentang jenah penggunaan belia, kita tidak boleh lupa belia minoriti dan juga belia rentan, termasuk juga dengan belia OKU. Mereka juga perlu dibantu. Jadi kalau kita lihat banyak program-program pembangunan, contoh yang saya boleh kongsikan di luar bandar, antaranya program pembelajaran sebanyak hayat yang dibuat oleh Politeknik, oleh Kolej Komuniti, yang memberikan peluang mereka untuk mendapatkan pendedahan dari segi aspek bagaimana nak memulakan perniagaan, bagaimana usahawan kecil untuk membuat kek dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh yang mungkin golongan belia boleh
boleh ceburi. Dan yang kedua, kalau lihat untuk belia di bandar misalnya kan, terdapat banyak peluang yang mereka boleh ikuti, antaranya latihan dalam talian yang memberikan mereka peluang untuk mereka mendapatkan akses pendedahan maklumat dan sebagainya. Dan saya tidak langsung juga dari segi konteks pendidikan juga kita perlu lihat, iaitu mungkinan besar sudah sampai masanya ini corak pembelajaran juga baik di kolej, di universiti dan juga di sekolah perlu berorientasikan kepada future ready curriculum. Iaitu maknanya pendidikan yang lebih kepada untuk melihat apakah sebenarnya isu yang berlaku di luar yang memerlukan golongan belia graduan untuk mereka tengok adakah mereka mampu untuk berada di dalam situasi yang mencabar ini. Jadi kita nampak bahawa potensi golongan belia sebenarnya kita tidak boleh anggap pandang enteng. Kita tak boleh menganggap bahawa golongan belia sebenarnya mereka boleh. Tapi sebenarnya golongan belia perlu dibimbing. Ramai yang menganggap bahawa golongan belia ini kurang potensi. Pada saya bukan kurang kepotensi, tetapi mereka memerlukan bimbingan. Jadi bimbingan daripada siapa? Daripada orang dewasa, daripada komuniti, daripada kerajaan, persatuan-persatuan belia dan juga NGO-NGO dan juga badan swasta yang berkaitan dengan belia. Jadi kita nampak bahawa sebenarnya inilah yang kita perlu lihat, terutamanya belia yang dikatakan sebagai belia need, ya, iaitu belia yang not in for education. Dia not employment, dia are not having a training. So orang yang memang dia tak ada pendidikan, dia tak ada pekerjaan dan mereka tak ada peluang untuk latihan. Ini sebenarnya fokus utama yang perlu dibantu, terutama golongan-golongan belia sedemikian. Kalau kita lihat semasa pandemik 2 tahun ini, ada beberapa golongan kategori belia yang betul-betul terjejas. Contohnya bagi tahun 2020 dan 2021, pelajar lepasan SPM umpamanya. Selepas SPM sepatutnya mereka menduduki pengajar peringkat ketiga, berada di dalam universiti dan sebagainya. Tapi kita PKP, banyak tunda kelas dan sebagainya. Jadi ini akan memberikan kesan dari sudut sosial mereka dan sebagainya dan perkembangan mental mereka. Ini adalah waktu yang kritikal, Doktor. Jadi bagaimana untuk kita memberikan saranan kepada mereka ini? Kita tahu mereka tidak boleh kembali ke norma sebelum ini, pergi ke kelas dan sebagainya. Itu adalah sepatutnya rutin harian mereka. Tapi sekurang-kurangnya sedikit solusi awal untuk mereka menghadapi situasi seperti ini. Terima kasih, Syu. Sebenarnya bila kita lihat dari segi sokongan sebenarnya berlaku dalam dua keadaan kepada belia, iaitu sokongan dalaman dan sokongan luaran. Kerana dua komponen ini penting dalam pembangunan belia positif. Dua ini penting. Kalau kita lihat dari segi sokongan dalaman, iaitu bagaimana kita memberikan mereka peluang untuk mengikuti latihan seperti mana yang saudara menawarkan tadi, program cross-skilling, reskilling, upskilling. Dan juga pada masa sama perlukan sokongan luaran. Contohnya sokongan daripada ibu bapa. Bagaimana juga kalau pelajar yang terkandas di Kolej Kediaman, mereka perlukan sokongan daripada orang dewasa, iaitu orang yang berkaitan dengan ekosistem mereka, pensyarah, pegawai dan sebagainya. Dan juga sebenarnya mereka memerlukan satu konteks yang lebih mendekati mereka, pendekatan lebih mendekati. Sebagai contoh macam apa yang diamalkan oleh Universiti Putra Malaysia. Kita memang ada banyak medium, antaranya dari segi bantuan kewangan, kita ada bantuan one-off segera yang dibuat oleh Wazan UPM. Kita ada program food bank, kita ada program tele counselling yang terus berhubung dengan kaunselor, dan saya yakin di luar sana juga banyak insentif-insentif yang diberikan oleh kerajaan. Jadi banyak peluang-peluang yang sebenarnya ada boleh direbut oleh golongan belia untuk mereka kekal positif. Yang penting kekal positif, bukan positif COVID. Yang penting kekal positif. Jadi sebenarnya dia selari dengan dapatan yang kita dapat. Belia memang nak kalau boleh dicepatkan proses vaksinasi tersebut, kerana tahap kepercayaan belia pada vaksinasi ini sebenarnya dah semakin meningkat. Jadi dengan adanya ruang yang diberikan oleh RTM, oleh media-media memainkan tentang kepentingan pentingnya imunisasi, jadi ini memberikan satu orang kata peluang ataupun cahaya baru kepada kehidupan untuk kembali normal selepas ini. Tadi doktor menyatakan kepercayaan golongan belia ini terhadap program vaksinasi ini semakin meningkat, dan mungkin doktor boleh memberi pencerahan bagaimana peranan belia sebagai pengguna media sosial yang terbesar di Malaysia ini, bagaimana mereka boleh memainkan peranan untuk mereka menyebarkan kebaikan dan kepentingan vaksinasi ini kepada seluruh masyarakat Malaysia, dan juga mungkin juga mereka boleh terlibat dengan program kesukarelawan MyVac untuk membantu negara mengharungi pandemik COVID-19 ini. Saya berpandangan adalah waktu yang terbaik untuk kita menggunakan sebaik-baiknya media sosial. Tidak dapat nafikan bila kita buat tinjauan, kita dapati daripada mana mereka mendapat semua maklumat berkaitan dengan COVID-19, insentif-insentif kerajaan tentang imunisasi. Mereka mendapat maklumat tersebut daripada media sosial. Boleh dikatakan peratusan yang tinggi daripada media sosial. Jadi bermakna belia berkomunikasi dengan media sosial. Banyak berkomunikasi dengan media sosial selain pada media elektronik. Jadi waktu ini adalah waktu sesuai untuk menghebahkan ataupun berkongsi tentang kejayaan mereka telah mengambil vaksin misalnya. Betul. Tak ada salahnya sebab ini adalah tanggungjawab bersama. Betul. Dan mereka juga boleh menyebarkan maklumat-maklumat yang tepat tentang vaksinasi. Dan waktu ini juga
golongan belia sebenarnya boleh mencurahkan bakti kepada negara. Sebenarnya kita tak dapat defikan. Golongan belia sebenarnya dah lama dah terlibat. Ramai golongan belia yang terlibat sebelum ini daripada PKP 1 menjadi sukarelawan KKM, PKP 2 dan sekarang ni alhamdulillah platform tu dibuka lebih luas iaitu yang mana golongan belia boleh mendaftarkan diri mereka di dalam program vaksinasi kebangsaan dan juga menjadi sukarelawan MyVac. Dan kalau kita lihat daripada data yang kita dapat daripada MyVac ni dah hampir 30,000 golongan belia di seluruh negara telah mendaftar di dalam program MyVac dan kita harapkan lebih ramai lagi golongan belia untuk menjadi sukarelawan. Jadi apa yang kita nampak bahawa peranan belia sebenarnya sangat besar kepada negara dan kita nakkan belia ni juga menjadi rakan kepada pembangunan negara. InsyaAllah, insyaAllah. Okey, satu penjelasan yang cukup baik daripada Profesor Mada Dr. Muhammad Mursyid Arsyad bersama kami untuk berkongsi bagaimana belia di luar sana boleh meningkatkan keupayaan mereka dalam mengharungi pandemik COVID-19. Terima kasih Dr. bersama kami. Terima kasih. Terima kasih Doktor. Dan kepada golongan belia di luar sana, ayuh kita